Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama dan selama-lamanya, marilah kita memperbanyakkan puji-pujian kita kepada Allah, tanda syukur kita yang tidak terhingga kepada Allah malam ini, yang merupakan kelas kita, uh, kelas yang ke-9, siri yang ke-9, yang mana kita akan menambahkan lagi, mencari lagi beberapa maklumat berkenaan dengan kitab Taurat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Uh, Siri yang ke-9, pada malam ini kita masih lagi sebenarnya um, membincangkan tentang kesalahan-kesalahan orang Yahudi terhadap kitab Taurat, yang mana orang Yahudi di sini adalah merujuk kepada orang Yahudi yang ada pada zaman terdahulu, ada juga orang Yahudi yang ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam di bumi Madinatul Al-Munawwarah. So hari ini ada 6 kesalahan, kita kata dosa, penyelewengan orang Yahudi terhadap kitab Taurat. Kalau minggu lepas, siri yang ke-8, kita sebut 4 kesalahan. Malam ni kita sebut 6 kesalahan Ahlul Kitab kepada kitab-kitab mereka. Okay. Lagi kita belajar, lagi banyak maklumat kita dapat, dan lagi jelas dan terang kepada kita mengapakah Allah menggelarkan orang Yahudi ini di dalam suratul Fatihah sebagai golongan al-maghdu, yang dimurkai, sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, mereka yang terlibat dalam mengubah, menyeleweng, ubah makna kitab Taurat ni adalah di kalangan orang-orang yang pandai membaca kitab Taurat, di kalangan para ulama mereka, di kalangan pendeta-pendeta mereka. Okey, kesalahan pertama, mereka ini kufur kepada ayat-ayat Allah. Okey, mereka mengingkari isi kandungan yang ada di dalam kitab-kitab mereka. Mereka ini juga sebenarnya, kalau orang Yahudi Madinah, mereka mengingkari isi kandungan Al-Quranul Karim. Okey. Yang kedua, mereka mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Okey, apakah perkara yang benar, apakah perkara yang batil? Nanti kita akan dapatkan maklumat itu sebentar lagi, seperti yang ditafsirkan oleh Al-Imam Tabari dan juga ditafsirkan oleh Imam Ibn Kathir. Okay. Yang ketiga adalah mereka ini menyembunyikan kebenaran. Bukan sekadar mereka campurkan yang benar dengan yang batil, bahkan mereka menyembunyikan apa yang benar. Mereka tahu benda yang benar, perkara yang benar, tapi mereka sembunyikan. Apakah perkara benar itu? Kita akan terangkan insya-Allah sebentar lagi. Kemudian yang keempat, mereka ini sanggup menjual agama dengan harga yang murah. Maksud dia, apabila mereka menyembunyikan kebenaran tu, apabila mereka mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan tu, maksudnya mereka ni tak nak pahala. Kan sepatutnya kalau orang yang jujur, sampaikan apa yang Allah katakan, betul tak? Bercakap benar, sampaikan yang benar, sepatutnya mereka boleh mendapat ganjaran yang besar dari Allah, betul tak? Boleh mendapat rahmat, boleh dapat syurga. Tapi mereka tak nak benda-benda tu. Mereka sanggup tutup kebenaran tu. Kan, asalkan mereka puas hati. Sedangkan
Kalau mereka cakap benar, Allah bagi ganjaran yang sangat besar. Okay. Yang kelima, okay, mereka ini suka memutarbelikkan fakta. Ini sifat orang Yahudi. Orang Yahudi, mereka ni, kalau bayangkan kalau kitab mereka sanggup putar belikkan, mereka apa mereka apa ni, mereka sanggup mereka-reka apa ni mereka-rekakan sesuatu perkara yang bukan kitab. Mereka kata ini kitab yang kami baca, kami sebut adalah kitab. Yang isi kandungan kitab yang benar tu mereka tak nak baca, mereka tak nak sampaikan. Tapi yang bukan kitab, yang datang daripada mulut mereka, pendapat mereka, mereka kata ini adalah kitab. Itu putar belikkan. Dan yang keenam, mereka memungkiri janji untuk mereka beriman kepada Nabi akhir zaman, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, keenam-enam kesalahan ini, kesemua ini ada di dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim. Sebab tu tajuk kita nak bincangkan tentang kitab Taurat menurut Al-Quran. Jadi secara tak langsung akan membawa kita kepada faham ayat-ayat Al-Quran. Kan? Selama ni mungkin kita mungkin baca terjemahan, tapi mungkin kita kurang faham. Apa yang Allah nak maksudkan? Kepada siapa yang Allah nak sasarkan? Jadi secara tak langsung, pada malam ni kita akan dapat memahami beberapa ayat Al-Quran yang ada kaitan dengan 6 kesalahan ini. Okey, surah yang kita akan rujuk pada malam ini ada 2 surah, iaitu surah Al-Baqarah dengan surah Ali Imran. Kenapa Al-Baqarah dengan Ali Imran? Kerana kita mengetahui bahawa surah Al-Baqarah memang hampir separuh daripada surah Al-Baqarah ni menceritakan tentang Ahlul Kitab, terutama Yahudi. Kalau surah Ali Imran, kebanyakan juga dalam surah Ali Imran cerita tentang orang Nasrani pun Ahlul Kitab juga. Dan kita pun tahu surah Al-Baqarah Allah Ta'ala turunkan selepas Nabi berhijrah masuk ke bumi Madinah. So apabila sampai dekat Madinah, sudah adanya Yahudi yang ada di Madinah. Sebenarnya orang Yahudi ni sejak daripada dulu lagi, sampaikan yang ada pada zaman Nabi pun, jahat mereka ni, terlalu jahat. Jadi tak dapat dinafikanlah bagaimana Yahudi yang ada pada ketika ini. Mereka mewarisi DNA nenek moyang mereka yang jahat. Jadi mari kita baca, kita tengok rujukan surah kita yang pertama adalah surah Ali Imran, surah nombor 3 ayat 70 sampai 71, muka surat 58 hingga muka surat 59, 2 ayat. Okey, sebelum tu tuan-tuan jelas ke suara saya? Puan Mazlan dengar ke? Puan Mazlan ni okey ke? Boleh dengar ke suara Puan Mazlan? Jelas. Tadi Puan Mazlan cakap Alhamdulillah. Puan apa Halimatun ya? Jelas ya Puan. Okey, Alhamdulillah. Okey. Saya teruskan. Okey. Ayat 70, 71, muka surat 58 hingga 59. So kalau ada Quran, terjemahan, cepat-cepat buka. Sambil-sambil tu kita rujuk. Okey. Ayat ini Allah Ta'ala berfirman, okey saya besarkan ayat dia supaya nampak jelas pada skrin Zoom ataupun yang tengok melalui FB page Malaysia Tadabbur Academy. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tashhadun. Ya ahlal kitab lima talbisuna al-haqqa bil batil wa taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun. Okey, kalau kita baca terjemahan dia, sambil-sambil kita baca terjemah, saya terus masuk kepada pentafsiran
yang ditafsirkan oleh para ulama tafsir. Kita orang awam, kita tidak ada ilmu, kita bukan orang yang memahami ayat Quran, maka kita perlu bergantung kepada pentafsiran yang dikemukakan oleh para ulama tafsir. Okay, kalau kita baca terjemahan ayat, Allah SWT berfirman yang bermaksud, wahai ahlul kitab. Ahlul kitab di sini adalah merujuk kepada dua ahlul kitab lah, iaitu Yahudi dan juga Nasrani. Walaupun fokus kita tentang kitab Taurat merujuk kepada orang Yahudi, tetapi dalam ayat ni sekalikan dengan orang Nasrani. Jadi kalau orang Nasrani, mereka mempunyai kitab Injil. Orang Yahudi, kitab Taurat. Jadi Allah panggil, Allah seru mereka, wahai ahlul kitab, wahai orang yang pernah dapat kitab. Okey. Mengapa kamu mengingkari, mengkufuri ayat-ayat Allah? Sedangkan kamu menyaksikan. Menyaksikan di situ maksudnya adalah seperti mana kata Imam Tabari, kamu mengetahui bahawa kitab yang kamu baca, yang kamu rujuk tu, ia memang benar-benar datang dari Allah. Tapi kenapa kamu ingkari ayat? Okey. Lepas tu ayat 71, Allah seru sekali lagi ahlul kitab. Wahai ahlul kitab, wahai orang yang pernah diberikan kitab. Mengapa kamu mencampur adukkan yang benar dengan yang batil? Okey, Allah kata, kenapa kamu mencampur adukkan yang benar dengan yang batil? Dan kamu pula menyembunyikan yang benar padahal kamu mengetahui ianya benar. Yang ini kita sebutkan tadi peringkat awal. Apa maksud mencampur adukkan yang benar dengan yang batil? Okey, lepas tu kalau kita merujuk tafsir, sebab kalau kita baca terjemahan, mungkin kita ingat benar ni macam benar, batil, batil. Kalau kita baca terjemahan, baca tafsir ayat, okey. Al-Imam Tabari kata dalam tafsir Jami' Al-Bayan, dia kata menyembunyikan yang benar dengan yang batil, talbisun al-haqq bil batil, maksudnya ahlul kitab ni, Yahudi ke Nasrani ke, mereka ni menzahirkan, mereka ni macam orang Islam, mereka menzahirkan, mereka ni ikut Nabi SAW dengan lidah-lidah mereka. Mereka ni nampak macam mereka ni orang yang ikut Nabi Muhammad, kan? Tetapi dalam masa yang sama mereka menyembunyikan kekufuran mereka. Jadi maksud menyembunyikan tu apa? Mereka menyembunyikan kekufuran mereka. Bukan, mereka menyembunyikan kekufuran dan sebenarnya mereka ini berada di atas agama Yahudi dan juga Nasrani. Walaupun nampak macam dia macam Islam ya, sebab mereka zahirkan macam mereka Islam. Mereka zahirkan macam mereka ni ikut Muhammad. Patut orang Yahudi ni dia, kita sebut dah pada minggu lepas kan, mereka mendakwa bahawa Nabi Ibrahim, mereka ni ikut Nabi Ibrahim lah, Nabi Ibrahim ni geng mereka lah, kan? Tetapi sebaliknya, okay, ini adalah masuk menyembunyikan kebenaran. Kebenaran dan mencampur adukkan kebenaran dengan batil tu maksudnya apa? Maksudnya mereka ni sebenarnya tak nak ikut Muhammad, mereka tak ikut Islam. Faham tak? So mereka campurkan. So orang nampak macam mereka ini di pihak yang benar, tapi sebenarnya mereka sebenarnya di pihak yang batil. Sebab apa? Sebab lidah mereka nampak macam mereka ni ahlu kitab yang sebenar, tapi sebenarnya mereka berada di atas kekufuran. Okey. Apa maksud mereka menyembunyikan kebenaran? Kalau ikut Tabari dia kata mereka ni sebenarnya tahu tau. Mereka tahu Nabi akhir zaman tu siapa, apa sifat-sifat dia, ciri kenabian Muhammad tu, lepas tu Nabi ni akan diutuskan. Mereka tahu maklumat tu. Tapi mereka sembunyikan. Mereka sembunyikan. Mereka
Seperti yang telah kita sebutkan sebelum ini, tak minggu lepas, yang kita katakan bahawa mereka kenal Nabi Muhammad tu seperti mana mereka kenal anak-anak mereka. Tapi sebab mereka dengki, menyebabkan mereka tak boleh terima Muhammad ni. Dan walaupun dalam kitab-kitab mereka telah tertulis, sama ada kitab Taurat dan kitab Injil. Ingat lagi minggu lepas kita dah sebut, dalam kitab Taurat dan kitab Injil telah termaktub tentang Nabi Muhammad ni, cirinya apa, apa karakter dia. Okey. Kemudian kita tengok pula apa yang diulas oleh Imam Ibnu Katsir. Ibnu Katsir kata, ayat yang kata wataqtumul haqqan wa antum ta'lamun tu, kamu menyembunyikan kebenaran dan kamu, sedangkan kamu mengetahui, kata Imam Ibnu Katsir, mereka menyembunyikan sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tertulis dalam kitab-kitab mereka, sedangkan mereka mengetahui kitab tu dari Allah. Mereka tahu Muhammad tu, tapi mereka sembunyikan. Seorang-orang Yahudi yang ada kat Madinah ni pun, sebenarnya mereka nampak depan mata mereka, oh, inilah Muhammad yang sebut dalam kitab Taurat mereka tu. Tapi kenapa mereka tak nak mengaku? Kenapa mereka tak mau mengiktiraf dia? Sebab itulah kerana dengki. Kerana Muhammad daripada susul galuh orang Arab, bukan datang daripada susul galuh Bani Israel. Okey. Ayat ini saya rasa selesai untuk berapa fakta tadi? Ada dua kan? Yang telah kita tunjukkan tadi. Mengingkari ayat-ayat Allah, mereka mencampur adukkan benar yang batil, menyembunyikan kebenaran tadi. Okey. Mari kita tengok ayat yang lain, iaitu dalam surah Ali Imran. Masih lagi surah Ali Imran, sebenarnya ada Baqarah ya? Tak ada setakat malam. Oh, malam ni tak ada Baqarah. Malam ni Ali Imran rasanya. Semua sekali. Okey, surah Ali Imran ya, ayat 77 hingga 78. Dua ayat sahaja, muka surat 59 hingga 60 di dalam Al-Quranul Karim. Apa lagi Allah nak kata tentang Ahlul Kitab ni? Okay. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum azabun azim. Ayat nombor berapa ni? 77 kan? Sekejap ya. Saya tengok tafsiran ayat. Saya dah tulis dah, cuma saya nak tengok jika ada pertanyaan lanjut. Okey. Mari kita baca terjemahannya. Allah Ta'ala kata apa? Sesungguhnya orang-orang yang mengutamakan keuntungan dunia yang sedikit. Nah, kita pun tahu tuan-tuan, kalau kita cari keuntungan dunia, betul tak? Nak pangkat, nak darjat, nak memenuhi kehendak hawa nafsu semata-mata kan? Sebenarnya habuan dunia ni tak ada apa pun, sikit sangat nak dibandingkan dengan di hari akhirat. Sanggup mereka buat apa tahu? Mereka sanggup menolak janji Allah dan mereka mencabuli sumpah mereka. Apa maksud dia? Apa maksud mereka menolak janji Allah dan mereka mencabuli sumpah mereka? Maknanya dalam ayat ni kata mereka pernah janji dengan Allah. Mereka pernah bersumpah kepada Allah. Apa janji tu dan apa sumpah tu? Kita kena baca tafsiran ayat. Kalau kita rujuk dalam tafsir Al-Quranul Azim, Ibnu Katsir kata, mereka ni, ahli kitab ni, mereka menukar janji mereka kepada Allah. Janji apa? Sebenarnya mereka dulu pernah berjanji nak ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ialah orang ahli kitab dulu kan dalam kitab Taurat dah ada pasal Nabi, dalam kitab Injil sudah ada pasal Nabi. Jadi waktu mereka duduk dengan Nabi-Nabi mereka tu, mereka dah janji. Mereka menukar janji mereka kepada Allah untuk mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu mereka berjanji untuk menyebutkan sifat-sifat Nabi Muhammad tu. Mereka berjanji. Seolah mereka kata,
kan mereka ni menunggu-nunggu kan Nabi akhir zaman, Nabi akhir zaman, Nabi akhir zaman. Ingat lagi kita telah sebut pada minggu lepas yang mereka tunggu Nabi akhir zaman datang, mereka nak lawan dengan orang-orang kafir, orang-orang Arab, dengan orang-orang kafir musyrikin. Kena tengok balik slot yang minggu lepas kan. So apa yang mereka buat lagi? Mereka menukar sumpah-sumpah dusta mereka yang keji dengan harga yang sedikit dan murah. Okey, kita kena baca lagi menukar janji ni. Okey, menukar janji mereka ni tuan-puan, kita tahu jelas ya. Maksudnya dulu waktu mereka ada bersama dengan Nabi mereka dah janji untuk ikut Nabi akhir zaman ni, ikut Muhammad ni. Lepas tu mereka berjanji untuk ceritakan dekat orang Nabi Muhammad ni macam mana. Mereka pernah bersumpah, bersumpah kami akan tunaikan janji, tapi mereka sanggup tak mahu tunaikan janji tu. Harga sedikit dan murah ni apa? Kerana kepentingan peribadi kan. Sanggup tak nak ceritakan benda yang benar. Inilah Muhammad dalam kitab kami tu. Sebab tu tuan-tuan yang rahimani rahimakumullah, waktu orang Yahudi ni, dia ahlu kitab ni, sebenarnya mereka tak suka kau orang Islam. Sebab tu siapa nak tolong orang Islam? Orang ahlu kitab ni lah, orang yang kafir dan orang yang ahlu kitab Yahudi Nasrani lah, orang yang paling suka kalau Islam ni hancur. Tak suka. Benci mereka. Sebenarnya bukan orang Islam sekarang je tau. Nabi kita Muhammad SAW ni dari mula dulu mereka tak suka. Begitulah kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam sampailah ke hari ini. Waktu orang kafir ni, kalau kita baca ayat lain kan, kalau sebut orang kafir ni ingat termasuk ahli kitab, termasuk orang penyembah berhala. Sebenarnya mereka tak suka Islam ni menang, Islam ni kaya, Islam ni bahagia. Islam tak ada suka pun sebenarnya. Mulut je cakap macam tu, sokong. Tapi tak ada hati mereka ni. Tuan sebut dalam Quran dah maklumat ni. Kan? Okey, dulu lagi dah pernah berlaku kepada orang Yahudi. Okey, kita baca lagi. Apa lagi mereka buat? Wa inna minhum ayat tadi tak habis lagi baca. Okey. Lepas tu mereka tidak akan mendapat bahagian yang baik pada hari akhirat. Mereka yang ada perangai macam ni, Allah kata di akhirat nanti langsung tak dapat kebaikan dan Allah tak akan berkata-kata dengan mereka. Apa maksud Allah tak berkata-kata dengan mereka? Maksudnya Allah, sekejap ya. Ayat berapa tadi ni? Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Okey, berkata-kata dekat sini berkata-kata apa? Contoh dengan salah faham ya, bukan bermaksud Allah langsung tak berkata-kata dengan orang Yahudi. Berkata-kata dekat sini, Allah tak akan berkata-kata dengan kata-kata yang menggembirakan mereka, yang menyenangkan mereka. Tapi Allah berkata-kata dengan mereka dengan berita yang buruk, dengan kata-kata yang azab, kata-kata yang keji. Dan tidak akan memandang kepada mereka pada hari kiamat. Tidak memandang kepada mereka ni, kita pun jangan salah faham. Lepas tu kita kena baca tafsiran. Takkan Allah Ta'ala tak pandang orang Yahudi? Macam mana Allah nak hisap orang Yahudi? Macam mana Allah nak berhadapan dengan orang Yahudi? Sebab kita faham, semua orang akan dihisap termasuk ahli kitab. Memandang dekat sini, maksudnya Allah tidak memandang kepada mereka dengan pandangan yang menggembirakan mereka. Kan kita teringin nak melihat Allah. Biarlah Allah tengok kita dengan penuh rahmat, dengan penuh kasih sayang. Betul tak? Tengok kita dengan rasa belas kasihan kepada kita. Betul tak? Tapi Allah Ta'ala takkan buat macam tu kepada orang-orang yang sanggup mengingkari janji. Dahlah bersumpah. Lepas tu tak tunaikan sumpah itu. Semata-mata ada kepentingan peribadi sebab dengki sampai sanggup tak dapat nikmat di hari akhirat itu. Dan Allah juga tidak akan membersihkan mereka. Apa maksud Allah Ta'ala tidak akan membersihkan mereka? Maksudnya Allah Ta'ala tak akan mengampuni dosa-dosa mereka. Kalau macam kita, kalau kita ada dosa, Allah akan ampunkan dosa kita. Allah akan bersihkan dosa-dosa kita dengan Allah berikan
pahala kepada kita. Lepas tu apa maksud mereka pula akan boleh azab tidak terperi? Ini kita sedia maklum lah. Maknanya ada berapa keburukan mereka, tuan-tuan, kalau kita kira. Ada berapa? Yang pertama, kalau kita tengok dekat sini, yang pertama, mereka tak dapat apa-apa kebaikan lah. Yang kedua, Allah takkan berkata-kata dengan mereka dengan kata-kata menggembirakan mereka. Nombor tiga, Allah takkan pandang mereka dengan wajah yang belas kasihan. Nombor empat apa? Allah takkan menyucikan dosa-dosa mereka. Allah akan beri pengampunan kepada mereka. Lepas tu yang kelima, mereka akan dapat azab yang pedih. Ada berapa azab lima ni? Itulah amaran keras Allah kepada orang Yahudi. Baik, kita lanjutkan lagi sikit je. Malam ni kita pendek je, kita tak panjang. Sebab kita pun dah mula lewat. Kan? Panjang-panjang. Kita ngantuk pula nanti. Okey, saya letutkan. Setakat ni jelas tak? Boleh faham tak? Tuan-tuan perempuan, ibu-ibu, Faham, yang Allah Ustaz. rahmati. Ya, Faham, Ustaz. Alhamdulillah. Syukur pada Allah kalau faham tu. Lepaslah amanah saya sebenarnya ya untuk memberikan kefahaman. Tapi kefahaman tu sebenarnya datang dari Allah ya. Allah yang memberikan kefahaman kepada tuan-puan dengan usaha yang ada. Kita ni kalau ada keinginan nak faham Quran, Allah akan buka pintu-pintu membawa kepada faham sebenarnya. Okay, satu nikmat Allah bagi pada kita malam ni dapat faham ayat ni kan. Okay. Kemudian kita tengok lagi ayat yang berikutnya. Allah kata wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillahi wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'ala Allahi al-kadhib wa hum ya'lamun. Baca terjemahan ayat. Allah kata apa? Dan sesungguhnya dalam kalangan mereka ni bukan semualah, sebab tu ada perkataan minhum, sebahagian dari mereka ni, iaitu orang Yahudi Madinah, ada yang memutar-mutarkan lidahnya semembaca kitab Taurat. Memutar-mutarkan lidahnya apa? Dia baca kitab Taurat. Tapi dia bagi tafsiran dia buat reka-reka makna dia. Kan? So, dia kenapa dia buat macam tu, sanggup macam tu, supaya kamu menyangka yang dibaca tu sebahagian daripada kita. Betul tak? Maksud dia ialah kalau macam orang tak pandai baca Quran, dia tak faham baca Quran, betul tak? Kan? Jadi kalau kita baca kalau tak, soal kitab ni, mereka ni jadi macam ada ramai yang tak pandai lah. So yang pembaca kitab Taurat tu di kalangan para ulama mereka dibaca. Dia baca kitab Taurat tapi diselewengkan makna. Dia ubah. Tuhan kata lain, mereka kata lain. Jadi orang ingat, orang yang dengar kitab Taurat tu baca ingat, oh, itulah kitab Taurat ya. Itulah isi kitab Taurat. Tapi sebenarnya, kata Allah, dia bukanlah kitab itu. Bukan kitab Taurat pun. Lalu mereka berkata, dahlah mereka ubah supaya orang ingat itulah isi kandung kitab Taurat. Lepas tu mereka menipu pula. Mereka kata, ia adalah dari sisi Allah. Padahal ia bukanlah dari Allah. Mereka berkata dusta terhadap Allah sedangkan mereka mengetahui yang mereka ni sebenarnya buat cerita. Jahat ada orang buat. Kalau macam kita kan, ada orang baca ayat Quran, lepas tu dia baca tafsiran ayat. Kan? Kita ni kita tak tahu betul ke makna dia macam tu, betul ke tafsiran dia macam tu kan. Tapi Alhamdulillah lah kita tahu benda yang benar. Tapi ada orang dia nak ubah ayat tak boleh sebab ramai orang penghafal kan, tapi dia ubah dari sudut pengertian makna. Jadi orang ingat, oh tu ya Quran ya, itulah contohlah macam itulah. Lepas tu mereka kata yang saya sebut tadi tu ya, yang saya baca tadi, yang saya ulas tu itulah sebenarnya kitab, itulah kitab Taurat, itulah yang Tuhan maksudkan, itulah Tuhan katakan. Padahal Allah kata bukan pun.
bukan dari Allah pun, tapi dari mereka. Sedangkan mereka mengetahui yang mereka ni sendiri mereka reka je. Okey. Kita tengok apa ulasan para ulama tafsir. Kata Imam Ibn Kathir, terdapat sebahagian dari mereka yang menyeleweng firman-firman Allah dari makna yang sebenar. Mereka gantikan makna yang betul. Mereka hilangkan maksud yang betul untuk menipu orang yang tidak tahu agar mereka tidak tahu, agar mereka yang tak tahu itu menyangka, oh itulah yang Allah kata dalam kitab Allah. Okey. Satu lagi, tuan-tuan rahimani rahimakumullah, saya rasa faham, mudah faham tadi ayat tadi kan. Cahat mereka ni ya. Mereka ni macam, yelah kan, tak nak ikut, tak nak sampai kemudian benar. Okey. Satu lagi, ni last sekali sebenarnya. Adalah surah Ali Imran juga, ayat 187, 188. Tapi saya nak baca ayat 187 je. Muka surat 75. Tengok ayat dia. Allah Ta'ala firman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa idh akhadhallahu mithaqal ladzina utul kitab la tunab la tubay. Ni kalau tak hati-hati ni boleh salah ni kalau laju ni. Bacanya la tubayyinunna. Saya pun kadang tersalah juga sebut ni. Lepas kita kena baca secara tartil. La tubayyinunnahu linnasi wala taktumunahu fanabadhuhu wara'a dhuhurihim washtarau bihi thamanan qalilan fabi'sa ma yashtarun. Okay, Allah kata, dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian setia daripada orang yang telah diberikan Alkitab, iaitu Yahudi dan Nasrani. Ini ayat ni sama macam ayat yang tadi tu. Kan, mereka telah menolak janji setia tu, janji dengan Allah tadi tu, dia sama macam ayat ni. Kan, Allah sebenarnya pernah mengambil janji. Maksudnya, mereka pernah berjanji. Alkitab, itu Yahudi, mereka pernah berjanji. Berjanji apa? Supaya kamu menerangkan isi kitab itu kepada umat manusia. Dan jangan kamu sekali kamu menyembunyikannya. Lalu mereka membuangnya ke belakang mereka. Dan mereka sanggup tukar dengan mengambil faedah dunia yang sedikit. Maka amat buruklah apa mereka dapati dari pertunggangan itu. Okey, kita kena faham ayat ni ya. Okey, ayat ni Allah bagi tahu ahli kitab sebenarnya mereka pernah membuat perjanjian. Okey. Perjanjian itu apa? Lepas tu apabila mereka dah berjanji, mereka nak sampaikan, mereka nak terangkan apa yang mereka janji itu kepada umat manusia. Macam orang Yahudi, mereka yang tahu, mereka dulu turun-temurun kan, mereka berjanji, berjanji apa? Kita tengok dulu ayat dia, terjemahan ayat dia apa. Kata Ibnu Kathir, mereka pernah buat janji setia tu, lepas tu nak terang kepada manusia tu apa? Allah telah mengambil perjanjian terhadap mereka melalui lidah para nabi mereka. Iaitu apa? Mereka pernah berjanji mereka nak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka pernah dan para nabi mereka tu pernah minta kepada mereka supaya nanti kalau datang Muhammad ni yang kamu janji nak ikut dia, kamu kena terangkan pada orang ramai. Mereka berjanji nak terangkan. Okey, kenapa mereka buat janji tu? Janji itu dibuat supaya mereka bersedia untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila baginda diutuskan kelak. Okay, faham tak setakat ni penerangan Al-Imam Ibnu Kathir ni? Jelas ya? Mereka janji nak ikut. Sebenarnya tuan-tuan, sebenarnya ada ayat dalam surah Ali Imran. Para Nabi terdahulu ni sebenarnya mereka memang tahu Nabi Muhammad ni. Dan mereka pernah semua para Nabi yang datang memang Allah mengambil, aku janji dengan para Nabi untuk sokong dan tolong Nabi Muhammad. Ada dalam ayat Quran tu. Termasuklah kepada Ahlul Kitab. Nabi-Nabi yang datang kepada mereka ni sampaikan kepada mereka tentang Nabi akhir zaman ni, Nabi
Nabi itu akan datang dengan sifat sekian-sekian. Korang semua kena berjanji ya, nak beriman kepada dia. Semua janji sampai-sampai bersumpah lagi. Lepas tu mereka kena berjanji bahawa nanti kalau Rasul tu datang, kamu hidup pada zaman itu, kamu kena terangkan kepada manusia. Inilah janji, inilah Nabi yang kami beriman dulu, yang kami nak ikut. Tapi mereka buat apa? Mereka tidak, ada ayat ni yang saya lupa. Okey, kejap ya. Ayat 188. Okey, 188, 188, 189. Okey, tengok. Okey, tengok 188 tadi, 187 ya, sikit lagi. Okey, tapi mereka buat apa? Mereka sembunyikan. Maksudnya, mereka sembunyikan apa yang mereka pernah janji dulu. Kan? Lepas tu, mereka buang ke belakang. Maksudnya mereka, kita pernah sebut pada minggu lepas kan, pada siri yang ke-8. Buang ke belakang tu macam mana? Ada yang memang buang secara betul, ada yang berbentuk kepada kiasan saja, iaitu mereka macam tinggalkan ayat. Kenapa? Semata-mata apa? Kita sebutlah tadi. Kan, kepentingan peribadi, ada dengki. Okey, Allah kata sangat buruk kelakuan orang macam tu, kata Allah. Sanggup dia tukar demi kepentingan duniawi dia berbanding dengan akhirat. Okey, lepas tu Allah bagi tahu lagi. Ni ada satu lagi sebenarnya, saya lupa. Sebenarnya ada satu ayat ni. Ayat ni dia bagikan kita satu maklumat lain, ada maklumat baru, ada tambahan kesalahan mereka ni. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. Allah memujuk Nabi Muhammad, jangan sama sekali engkau menyangka orang yang bergembira dengan apa yang mereka telah lakukan dan mereka pula suka dipuji dengan apa yang mereka tidak lakukan. Jangan kau jangka sama sekali mereka selamat daripada siksaan mereka yang mereka akan dapat dengan azab yang pedih nanti. Jangan sama sekali engkau menyangka Muhammad bahawa orang bergembira. Okey, ayat ni Allah Ta'ala nak memberitahu kepada Nabi bahawasanya ahlu kitab ni seperti orang Yahudi. Kan? Mereka ingat mereka tak jadi apa-apa. Kan, mereka ingat mereka tak diberikan azab apa-apa. Allah kata, jangan ingat macam tu. Orang Yahudi ni, mereka rasa apa yang mereka buat tu betul. Lepas tu mereka ni jenis yang suka riak, suka kalau orang memuji-muji mereka. Dahlah mereka reka-reka cipta perkara yang mereka buat tu, mereka suka dipuji. Oh betul, bagus dia kan, dia faham, baguslah dia cerita, baguslah dia sampaikan kepada kita. Itulah sifat orang-orang yang Yahudi. Allah kata mereka ni jangan ingat Muhammad mereka akan terlepas. Mereka tak akan dapat apa-apa azab. Tak, sebenarnya mereka akan mendapat azab. Itulah penanda ringkas yang nak saya sampaikan pada malam ini. Nanti kalau ada kesempatan, cuba tuan-tuan dan perempuan kira ataupun buat kombinasi kesalahan-kesalahan yang ada pada ahlul kitab, bermula daripada siri yang keberapa ya. Setakat ni nota tuan-tuan dapat siri yang keberapa paling last sekali? Siri keberapa? Siri ke-6 Kejap, sekejap lagi Kak Izzah balik. Nanti Kak semak ke? Nanti Kak semak semula. Okey, rasanya ke-6 kot tak dapat ya. Ni, maksudnya yang ke-7 start daripada sini ke-7, kita dah sebut kesalahan orang Yahudi terhadap kitab Taurat. Nanti gabung siri 7 ada beberapa kesalahan. Okey. Lepas tu kita masuk siri 8 minggu lepas. Minggu lepas kita masuk ada 4 kesalahan. Lepas tu malam ni kita masuk 6. So nanti tengok berapa. Nanti kita akan buat dia punya apa kombinasi ke semua. Nota sampai siri 7 Ustaz bagi.
6 tak ada ya? 6 tak ada. Ustaz bagi 1, 2, 3, 4, 5, 6 tak ada, betul 7. Oh, 7 ada. Cuma 7 6 ada, tak ada. 6 tak ada. 6 tak ada. Okey, saya berhutang siri 6, siri 8 dan 9 lah. Ya. 6, 8, 9. Okey. Okey, malam ni saya boleh bagi dah siri yang ke-8. Siri yang ke-8. Tapi siri 6 tu nanti saya buat kembali. Sebab hari tu saya tak dan nak buat kan. Saya tak dan nak kongsikan ayat dia. Tapi kita dah sebutkan secara lisan lah. Okey. Tuan-tuan dan puan rahimani rahimakumullah, habis pengisian kita secara ringkas pada malam ni. Sikit sebanyak dapatlah kita mengetahui betapa teruknya kan orang-orang Yahudi ni. Kan Allah, sebab tu mereka ni dipanggil orang-orang yang dimurkai al-maghdub. Kan? Lepas tu kita, yelah, baru kita dapatlah sikit sebanyak jawapan kenapalah mereka dipanggil al-maghdub. Al-maghdub, mereka di kalangan orang yang dimurkai. Sebab apa tuan-tuan? Ingat lagi tak? Al-maghdub ni merujuk kepada orang yang dia tahu benar tapi tak nak ikut. Macam orang Yahudi ni, dia tahu benar kitab Taurat kata apa, dia tak nak ikut. Bukan sekadar tak nak ikut, ubah pula. Lepas tu cakap pula ini dari Allah. Yang mereka ubah tu, yang mereka selewengkan tu, teruk tau puan. Kalau macam kita ada Quran kan, ada orang dia faham Quran tapi dia tak nak ikut, itu pun dah berdosa besar, dah teruk dah kan. Tapi bayangkan kalau ada orang bukan sekadar tak nak ikut Quran tu, lepas tu dia ubah pula mana Quran, lepas tu dia cakap inilah tafsiran ayat yang Tuhan maksudkan. So orang yang tak faham tu kata, oh ingat tu ke ayat Quran, itu kata baik. Betul tak? Bertambah keterukan dia. Moga Allah menjauhi kita daripada sifat-sifat orang Yahudi terhadap kitab Taurat mereka. InsyaAllah kita akan sambung nanti siri ke-9 minggu depan. Kita ada lagi beberapa siri insyaAllah. Lepas tu hari bermula Sabtu minggu ni, kita akan mulakan pengajian mempelajari karakter orang Yahudi di dalam Al-Quran. Nak tahu perangai dia macam mana, sikap mereka macam mana. Sikit sebanyak kita dah belajar dah pasal kitab Taurat. Nanti kita akan tengok perangai mereka yang lain macam mana. InsyaAllah bermula hari Sabtu ni, insyaAllah nanti kita buatkan poster, kita akan kongsikan. Kita cuba buatlah sejam Sabtu, sejam hari Ahad. Kita isikan waktu yang ada tu. Dalam masa sama, kita akan dapat tahu kenapalah kan orang Yahudi ni sampai sekarang mereka boleh berkuasa. Seperti Israel kan, Zionis kan. Mereka ni tak besar pun. Mereka ni tak negara apa, tak ramai pun. Tapi kenapa dunia tak dapat nak kalahkan mereka? Itu sebab dia. Nanti kita akan bincangkan dan kita akan mantapkan lagi kenapa Allah memanggil mereka al-maghdub bi'alaihim. Dan orang Yahudi ni dia sangat sakit hati kalau kita baca amin. Amin. Kalau kita sebut amin lepas baca Fatihah tu, mereka sangat sakit hati dengan kita. Sebab apa? Sebab dalam Fatihah tu kita doa, janganlah bagi kami ya Allah, kurniakan kepada kami jalan orang-orang yang engkau murkai. Kita pun kata amin lepas tu kan waladhdallin amin. Okey. Ada soalan apa-apa tak? Ada mana-mana yang tak Ada jelas? dekat FB, Kak dah sebut dekat link, dekat chat. Oh, Ustaz, Nabi Isa juga ialah Nabi untuk Bani Israel, tapi kenapa mereka tidak iktiraf atau mengikut Nabi Isa? yang itu wallahu taala alam. Okey, pertama kita dapatkan dulu di manakah kita boleh tahu Nabi Isa ini adalah Nabi Bani Israel. Dapatkan maklumat itu di dalam surah As-Saff. Kalau kita rujuk dalam surah As-Saff, surah yang ke-61, kita akan jumpa dalam surah As-Saff
Nabi Isa alaihi salatu wasallam berkata dia adalah Rasul Bani Israel pada ayat nombor 6. Muka surat 552. Ayat baris yang pertama Nabi dan baris yang kedua. Termasuk baris yang ketiga lah. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-taurat wa mubashiran bi rasuli yati min ba'di ismuhu Ahmad. Okey. Dia kata apa? Nabi Isa cakap apa? Dia kata Nabi Isa anak lelaki Maryam. Okey, dia berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ni utusan Allah kepada kamu. Yang aku ni datang membenarkan kitab yang diturunkan sebelum aku, iaitu kitab Taurat. Dan aku nak sampaikan berita gembira ni kepada kamu dengan kedatangan seorang Rasul yang akan datang selepas aku yang bernama Ahmad. Salah satu nama Nabi Muhammad adalah Ahmad. Itu yang kita sebut tadi. Ada mereka tahu dalam kitab mereka tentang Muhammad. Namanya pun Ahmad. Okey. Wallahu ta'ala alam, ada yang kenapa ya? Saya pernah baca fakta tu. Wallahu ta'ala. Ada siapa-siapa tahu tak kenapa mereka tak nak terima Nabi Isa sebagai Rasul mereka? Bahkan mereka lah dalam sejarah dikatakan mereka lah yang bersekongkol dengan raja ketika itu nak membunuh Nabi Isa. Allahu ta'ala a'lam yang itu. Tapi memang dia Rasul Bani tak dapat ditolak, dia adalah Rasul Bani Israel yang terakhir lah. Sebab Rasul terakhir kan Nabi Isa. Okey. Allahu a'lam. Siapa-siapa yang tahu boleh kongsikan. Itu ke soalannya? Betul ya? Ada soalan lain kah? Dekat FB dah tak ada Ustaz. Tadi yang Ustaz cakap tu surah Ali Imran ayat 81 kan tentang perjanjian setia Nabi-Nabi dengan Allah tu yang tentang Nabi ayat 81 tu kan? Ayat berapa? Ali Surah Imran. Ali Imran 81. 81. Okey, Sada. Okey, betul. Ada kongsi dekat chat. Betul Ustaz? Betul. Okey. Buat mata tuan-tuan ya, jika tuan-tuan nak merujuk di mana ayat yang kata para nabi terdahulu pun mereka telah mengambil janji setia nak taat pada Nabi Muhammad, seperti mana Kak Liza kongsikan tu, ayat nombor 81 surah Ali Imran, muka surat 60 muka surat nombor 60. Okey, dia berada pada baris yang ke-9 ya. Baris ke-9, 10, 11, 12, 13. Ayat nombor 81 ya. Kita baca kat situ. Samalah seperti Bani Israel, termasuklah ahli kitab yang lain, mereka kena berjanji nak tolong Nabi SAW. Tapi mereka mungkiri. Okey. Ada apa-apa penambahan maklumat lain? Okey, kalau tiada, insya-Allah kita jumpa lagi nanti minggu hadapan, pengisian yang masih tajuk yang sama, berapa lagi kesalahan golongan ulama-ulama Yahudi ni. Lepas tu kita akan masuk kepada beberapa maklumat lain tentang kitab Taurat. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih kepada semua yang mengikuti pengisian pada malam ini, sama ada secara langsung dan secara tidak langsung di aplikasi Zoom ataupun di FB page Malaysia Tadabbur Academy. Jadi kita bertemu lagi. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.